Okey, ini sedikit kerataan akhbar berkenaan dengan jumlah penduduk Malaysia. Okey. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2019 dianggarkan sebanyak 32.6 juta orang. Okey. Nampak tak? Jumlah ini semakin meningkat berbanding pada tahun lepas. Okay, dan ini juga perangkaan berkenaan dengan penduduk Malaysia pada tahun 2018 dianggarkan sebanyak 32.4 juta orang dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan. Nampak? Kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 1.1%. Ini bagaimana dapat? Selepas diambil kira kadar kelahiran ditolak dengan kadar kematian dan ditambah dengan migrasi bersih dan dibahagikan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Tahun ini tahun 2018. Okey. Nampak data menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 28.74 juta penduduk warga negara meningkat kepada 29.06. Nampak, ini yang kita katakan pertumbuhan penduduk, dia berubah. Dan yang bukan warga negara juga pun juga meningkat 3.29 juta orang meningkat kepada 3.32 juta orang. Faktor yang mempengaruhi kadar kematian di sesebuah negara. Okey, sedikit pengenalan. Kadar kematian di sesebuah negara berbeza bergantung kepada beberapa faktor yang boleh menyebabkan kadar kematian itu meningkat ataupun menurun. Okey, kita lihat faktor yang pertama. Taraf kesihatan melalui kemudahan dan kelengkapan perubatan mampu merendahkan atau meningkatkan kadar kematian. Okey, sebagai contoh di Malaysia, kerajaan menyediakan kemudahan kesihatan untuk meningkatkan jangka hayat penduduk. Okey, kalau kemudahan kesihatan itu tinggi, taraf kesihatan itu tinggi, maka kadar kematian di sesebuah negara akan menurun berbanding taraf kesihatan yang rendah. Okey. Kalau taraf kesihatan ni rendah ni disebabkan kekurangan kemudahan kesihatan yang boleh menyebabkan peningkatan kadar kematian di sesebuah negara. Okey. Seterusnya, faktor yang boleh mempengaruhi kadar kematian juga sama ada meningkat ataupun menurun, iaitu pelaksanaan program pencegahan penyakit berjangkit melalui program kesihatan yang dilakukan oleh kerajaan seperti program suntikan vaksin untuk bayi yang baru lahir ataupun golongan dewasa. Sebagai contoh, suntikan BCG, polio dan juga hepatitis. Okey, sebenarnya bagaimanakah program yang faktor yang cikgu nyatakan ni boleh mempengaruhi? Okey, sekiranya program yang dilakukan oleh kerajaan seperti program suntikan ni, dia sebenarnya dia nak mencegah ataupun mengurangkan kadar kematian berbanding negara yang tidak mempunyai program pencegahan penyakit. Jadi kalau sesebuah negara dia tak ada ataupun kurangnya program seperti yang cikgu nyatakan tadi, dia boleh meningkatkan kadar kelahiran, kadar kematian, terutamanya kepada bayi yang baru lahir. Okey, ini contoh inisiatif kerajaan Malaysia membuat program untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey. Okey, ini adalah contoh kelengkapan perubatan yang terdapat di negara kita. CT scan. Okey, sambungan. Okey, kempen gaya hidup sihat juga boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey, bagaimana kempen gaya hidup sihat ni boleh mempengaruhi
kadar kematian di sesebuah negara melalui penekanan terhadap gaya hidup seperti melakukan senaman, pengurusan stres, amalan pemakanan yang seimbang mengikut piramid makanan dapat meningkatkan taraf kesihatan penduduk serta memanjangkan jangka hayat penduduk. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi, sekiranya seseorang melakukan senaman seminggu 3 kali, mengamalkan pemakanan yang sihat, yang seimbang, dia sebenarnya dia menjadikan tahap kesihatan dirinya baik berbanding penduduk yang tidak melakukan senaman dan juga tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Dia boleh cenderung mendapatkan pelbagai penyakit. Jadi nampak tak? Bagi yang menjaga ataupun mengamalkan gaya hidup sihat, sebenarnya dia mencegah risiko untuk mendapat penyakit seperti kencing manis, obesiti, tekanan darah yang tinggi ataupun sakit jantung. Nampak, bila dia melakukan senaman dan juga mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia boleh mengelak, mencegah berlakunya penyakit yang cikgu sebutkan tadi, berbanding masyarakat yang tidak melakukan senaman dan juga mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia lebih terdedah kepada untuk mendapat risiko pelbagai penyakit. Okey. Seterusnya kita lihat kemajuan ekonomi juga dapat mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Sebagai contoh, bagaimana kemajuan ekonomi itu boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey, kalau kita lihat sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang maju, dia membolehkan kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan peralatan perubatan teknologi tinggi seperti MRI, CT scan, alat bantuan pernafasan di hospital dan juga klinik. Okey, bagi negara yang tidak mempunyai ataupun dia punya tahap ekonominya rendah, kerajaan tak berupaya untuk menyediakan peralatan perubatan yang moden. Okey, sebagai contoh, kita lihat kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia tengok banyak memperuntukkan dana untuk taraf untuk kesihatan, ditambah pula dengan berlakunya wabak COVID-19. Kerajaan memperuntukkan banyak duit untuk mencegah wabak ni. Jadi kita lihat keupayaan kerajaan Malaysia untuk menyediakan dana kemudahan perubatan dalam membendung wabak yang berlaku sekarang. Jadi kita tengoklah kemajuan ekonomi itu boleh mempengaruhi kadar kematian sesebuah negara. Okey. Dan seterusnya, peningkatan taraf hidup. Okey, bagaimana peningkatan taraf hidup ini boleh mempengaruhi kadar kematian? Okey, melalui pendapatan per kapita yang tinggi, sama ada tinggi ataupun rendah, boleh membolehkan penduduk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang baik. Okey, kalau penduduk tu dia punya pendapatan dia tinggi, dia ada duit yang banyak, dia mendapat gaji yang tinggi, dia boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang baik dan serta mengamalkan pemakanan yang berhasiat. Sebagai contoh, kalau ada gaji yang banyak, dia boleh membeli insurans kesihatan dan dia juga boleh membeli suplemen untuk meningkatkan taraf kesihatan. Baik. Dan akhir sekali, seterusnya kita tengok taraf pendidikan yang tinggi juga boleh mempengaruhi kadar kematian melalui pengetahuan dan kesedaran terhadap penjagaan kesihatan. Okey, kita tengok kalau taraf pendidikan yang tinggi, penerimaan pengetahuan serta kesedaran tentang penjagaan kesihatan penduduk ni juga tinggi. Dia boleh menerima apa yang kerajaan laksanakan. Sebagai contoh, program kesihatan yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti HIV, pencegahan untuk denggi serta dengan COVID. Okey, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan juga ribut taufan yang boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey, kita lihat contoh soalan.
Okey. Huraikan perubahan kadar kematian antara tahun 1990 hingga 2010. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 6 markah. Okey, suka untuk cikgu ingatkan, anda lihat dulu kata tugas yang diberikan dalam soalan. Kalau soalan tu kata tugasnya huraikan. Okey, ingat anda perlu memberikan fakta, huraian dan juga contoh untuk mendapat markah. Okey. Okey, di sini contoh jawapan. Taraf kesihatan yang rendah. Fakta, melalui kekurangan kemudahan dan kelengkapan perubatan, huraian mampu menyebabkan kadar kematian meningkat. Sebagai contoh, kemudahan hospital dan klinik. Okey. Yang kedua, kemunduran ekonomi yang menyebabkan kerajaan kekurangan dana untuk memperuntukkan kelengkapan perubatan. Sebagai contoh, peralatan CT scan. Nampak? Dia ada isi, dia ada huraian dan dia juga ada contoh. Jadi kalau murid jawab jawapan bagi macam ni, anda boleh dapat 6 markah.